Salam sejahtera kepada saudara-saudari. Tujuan saya membuat video ini adalah kerana saya bapa boring gila duduk di rumah ni. So jadi kita akan memperkatakan dan membincangkan tentang satu tamadun yang besar, satu tamadun yang hebat, iaitu tamadun China. So Napoleon Bonaparte pada sekitar kurun ke-18 pernah berkata, Napoleon ni adalah seorang emperor untuk Empayar Perancis sewaktu Perancis mencapai era kegemilangannya. So, Napoleon berkata tentang China, let China sleep, for when she awakes, she will shake the world. So, ada apa dengan China? Kerana apa Napoleon berkata demikian kepada China? Dan apa hebatnya China ni sampai dia akan menggegarkan dunia? So, hari ini kita akan cuba untuk menelusuri sejarah awal tamadun China. Alright, so tujuan kita belajar tentang tamadun China ini adalah untuk kita mendalami, pertamanya adalah tentang sejarah tamadun China, masyarakatnya yang pelbagai, yang plural, dan kebudayaannya, kepercayaannya, dan satu lagi tentang falsafah dalam tamadun China yang kaya, terutamanya Confucius. Pelbagai aliran falsafah yang lahir dalam tamadun China, Confucius, legalism, Taoism yang kita akan sentuh dan bincang di video yang akan datang. Dan kita juga nak lihat tentang sumbangan tamadun China, pencapaian tamadun China. Kita bercakap tentang tamadun yang mencipta kompas, mencipta gunpowder, serbuk peledak, mencipta printing, pencetakan, yang tamadun yang sudah pandai mencetak, ataupun tamadun yang mencipta kertas, ini salah satu sumbangan besar tamadun China. Dan juga kita bercakap tentang tamadun yang mencipta wang kertas, So saudara bayangkan, wang kertas adalah sesuatu yang biasa kita gunakan dalam transaksi pada masa kini, tapi tamadun China sudah mengamalkan penggunaan wang kertas mungkin beribu-ribu tahun yang lalu, kerana kalau saudara lihat di sini, tamadun China merupakan salah satu daripada tamadun terawal di dunia. Dia lebih kurang sama lama usianya macam tamadun India yang kita belajar minggu lepas. So kita bercakap tentang tamadun yang berusia lebih 4,000 tahun yang lampau, dan tamadun ini masih bertahan, kental kebudayaannya masih lagi dipraktiskan, dan tamadun ini mempunyai sejarah yang panjang dan masih kekal sehingga sekarang. Baik. So seperti banyak tamadun yang terdahulu, so sebelum manusia mencipta ketamadunan, sebelum mereka hidup di bandar-bandar, so mereka melalui zaman yang dipanggil sebagai zaman prasejarah atau prehistory yang kita pelajari semasa chapter ataupun topik 1 dahulu. Dan China juga melalui era ini, yang mana pada era sebelum terciptanya tamadun China ini sudah wujud spesies-spesies manusia yang terawal lah. Benda ini boleh diperdebatkan jika saudara-saudari adalah penyokong teori revolusi Darwin. So di tamadun China ini dikatakan telah wujud spesies Homo erectus, ataupun digelar sebagai pecking man, Ini adalah spesies Sinanthropus peckinensis. Dan kemudian juga setelah itu wujud pula Homo sapien, iaitu spesies manusia seperti kita, yang mana terdapat bukti-bukti berkaitan kewujudan spesies-spesies manusia yang terawal ini. Dan tamadun China juga melalui zaman Neolitik, yang mana zaman Neolitik ini kalau dilihat sudah wujud pertanian, So pertanian ini saya kira penting kerana ia merupakan asas kepada pembentukan tamadun dan pembentukan kota. Dan kita akan lihat tentang era dinasti pada zaman China, yang mana dinasti pada era China ini terdapat 557 maharaja. Dan dinasti ini bukan satu dinasti yang bukan 1, 2, 3 dinasti, tidak, tetapi kita akan lihat mungkin lebih 10 dinasti yang muncul. So ini adalah satu yang biasa di dalam tamadun China,
satu dinasti akan jatuh dan digantikan dengan dinasti yang lain. Dan ini berlangsung lebih kurang 4,000 tahun. Dan ini yang menarik tentang tamadun Cina yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, saya akan fokus tentang pembentukan dinasti tamadun Cina. Kita akan lihat perkembangan tamadun Cina, iaitu kita akan lihat permulaannya tamadun Xia, nombor 1 itu saudara-saudari boleh lihat. Kemudian kemudian dinasti Shang, seterusnya dinasti Zhou, dinasti Qin. Maafkan sebutan Cina saya yang hampir. Lepas tu dinasti Han, dinasti Sui, ya. Dan dinasti Tang, kemudian dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming. Ini satu dinasti yang menarik kerana dinasti ini, Ming dinasti ini telah berinteraksi dengan Kesultanan Melaka pada era khususnya pada era Parameswara dan sultan-sultan yang akan datang. Ya, so bermakna Melaka wujud, dan pada ketika Melaka wujud itu, Melaka telah berinteraksi dengan dinasti Ming daripada China, ya. Dan dinasti yang terakhir adalah dinasti Qin. Dan kita yang kita akan pelajari ini adalah dinasti-dinasti yang besar. Itu tidak campur lagi dinasti yang kecil-kecil. Dan di antara satu dinasti dengan dinasti yang lain itu wujud pula zaman peperangan, wujud pula ketidakstabilan, mewujudkan pelbagai kerajaan-kerajaan kecil, dan kita tidak akan, adalah mustahil untuk kita cover semua itu, dan saya hanya fokus kepada dinasti-dinasti yang besar saja. Alright, so kita pergi kepada dinasti pertama yang kita akan pelajari ini, iaitu dinasti Xia, yang wujud 2600 sebelum Masihi. Maksudnya 4600, lebih kurang 4700 tahun yang lalu. Alright. So, yang menarik tentang dinasti Xia ni, dinasti ini tidak, ini sini Xia, warna hijau ni. Dinasti Xia ni dia tidak ada bukti arkeologi kewujudan dinasti ini, kerana yang kita dapat tahu tentang Xia ni adalah melalui tulisan dan mitos daripada tulisan-tulisan Cina lah, rekod-rekod Cina, ya. Yang menarik tentang tamadun Xia ni, ia diasaskan oleh Raja Yu, iaitu seorang jurutera sebenarnya, yang diarahkan untuk menjinakkan dan mengawal banjir di Sungai Kuning, dan akhirnya beliau berjaya dan beliau menjadi maharaja untuk dinasti Xia. Baik, kita fokus kepada dinasti yang kedua, iaitu dinasti Shang. So, dinasti Shang, saya lupa nak beritahu, kalau saudara-saudari melihat dinasti-dinasti ini muncul, dinasti di dalam tamadun Cina ini muncul di dua sungai ini, ya, iaitu Yangtze, Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, ya, Yellow River, ya. So, ini adalah sesuatu yang biasa untuk tamadun Cina muncul, kerana tamadun yang lain juga muncul di sungai, dan yang kita faham tujuan sungai ini adalah selain daripada memberi akses kepada makanan, keperluan harian, dan sungai juga adalah lebuh raya semula jadi, ya. So, jalan pengangkutan lah. So, saudara-saudari boleh bayangkan kalau saudara-saudari guna jalan laut, guna jalan darat, ya boleh, tapi cabaran geografi ini menyukarkan. So, ialah naik bukit, turun bukit. So, lebih sesuai untuk menggunakan jalan sungai kerana ia lebih lancar dan lebih mudah. Okey, Shang dinasti telah menggantikan Xia dinasti. Yang menarik tentang dinasti Shang ini adalah bermulanya penciptaan tulisan, ya, dalam tamadun Cina. Ya, bermulanya penciptaan tulisan dalam tamadun Cina. Kerana kita dapat menelusuri asal-usul tulisan tamadun Cina sehingga era moden ini daripada dinasti Shang, ya, iaitu pada dinasti Shang ini telah wujud apa yang dipanggil sebagai tulang-tulang oracle atau oracle bones. Ya, kalau saudari lihat di sini, di gambar ini, di image ini adalah image oracle bone, tulang oracle, iaitu tulang daripada haiwan sebenarnya. Dan pada era dinasti Shang ni, mereka ada satu praktis yang mana
mereka akan menulis sesuatu tentang masa depan, ataupun jika mereka ingin membuat keputusan, ya, ini adalah satu amalan untuk meramalkan masa depan, sama ada tindakan mereka itu betul atau salah. Dan apabila mereka menulis di atas tulang-tulang ini, so mereka akan bakar, dan hasil daripada rekahan yang timbul daripada pembakaran tulang ini, so mereka akan melakukan penafsiran adakah ini adalah tanda-tanda yang baik atau sebaliknya. So ini adalah amalan yang dipanggil sebagai Oracle Bones, dan dari tulisan-tulisan di tulang itulah munculnya sistem tulisan yang akhirnya berevolusi sampai ke masa kini. Dan kemudian kita juga dapat melihat dinasti Shang ini, mereka telah mula mereka cipta chariot ataupun kereta kuda, yang mana dipercayai hasil daripada penciptaan kereta kuda ini, so mereka dapat berinteraksi keluar daripada wilayah mereka dan berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain. Dan kemudian saudara lihat sini, ini adalah kita panggil apa, craftsman, ya, seni reka besi, ya, ataupun gangsa, ya, yang telah wujud pada era dinasti Shang ini. Baik, so dinasti Shang akhirnya telah dijatuhkan oleh Zhou dinasti, yang nombor 3 ini, Zhou dinasti, ya, Zhou dinasti, yang mana rajanya yang terakhir, raja daripada dinasti Shang terakhir, iaitu Dijin, telah dijatuhkan, digulingkan oleh King Wu daripada Zhou dinasti. Dan ini satu perkembangan yang menarik untuk dinasti Cina, kerana pada ini muncul idea atau konsep yang kita panggil sebagai mandat dari syurga, ataupun mandate of heaven, ya. So syurga, heaven, ya, ataupun langit kita panggil lah. Bukan maksudnya langit itu merujuk kepada hujan dan sebagainya, tapi syurga di sini bermaksud kuasa yang tinggi, ataupun kita boleh tafsirkan sebagai Tuhan lah, ya. So idea mandat dari syurga ini begini. Dia bermula pada dinasti Zhou ini. So idea ini begini. Kenapa Xia dinasti Xia dijatuhkan oleh Shang, dan kenapa Shang dinasti dijatuhkan oleh Zhou dinasti? Pada mereka, hal ini kerana dinasti-dinasti yang telah jatuh ini sudah tidak mendapat mandat lagi daripada Tuhan, sudah tidak mendapat kita panggil tanggungjawab untuk memerintah rakyat lagi daripada dewa-dewi. Okay, so syurga ini merujuk kepada kuasa tertinggi, iaitu Tuhan lah. So kenapa mereka tidak lagi diberi mandat, diberi kuasa untuk memerintah? Kerana ya, mungkin berlaku korupsi, mungkin raja-raja ini tidak memerintah dengan baik, bersifat zalim dan sebagainya. Jadi mandat itu akan diberikan kepada dinasti-dinasti yang lain. Dan kerana ini Zhou, oleh kerana dia maharaja ini mengesahkan kuasanya, diterima oleh rakyat, so dia memperkenalkan idea ni, iaitu mandat dari syurga, yang mana dia kata, ya, aku memerintah korang semua sebab aku mendapat mandat daripada syurga. Kerana pemerintah yang terdahulu daripada dinasti Shang tidak lagi mendapat mandat, kerana mereka bersifat kejam, korup dan sebagainya. Okey, so ini juga adalah satu dinasti yang menarik, ya, Zhou dinasti ni. Selain daripada mandat daripada syurga atau mandate of heaven, di akhir, di sini, di akhir pemerintahan dinasti Zhou ni telah muncul satu era yang dipanggil sebagai warring state, zaman peperangan, yang di mana kenapa hal ini berlaku? Hal ini berlaku kerana Zhou dinasti atau dinasti Zhou ini, wilayahnya telah ditakbir, diperintah oleh pembesar-pembesar wilayah yang kita panggil sebagai sistem feudal. So maksudnya maharaja di sini tidak mempunyai kuasa yang mutlak. Tidak mempunyai kuasa yang mutlak kerana wilayah-wilayah yang lain ini diperintah oleh jeneral-jeneral tentera yang mereka mempunyai kuasa masing-masing. Dan mereka ini lama-kelamaan mereka memberontak, tidak mahu lagi mengikut arahan maharaja, dan menyebabkan dinasti Zhou ini mengalami perpecahan, dan ini yang dipanggil sebagai zaman peperangan. Muncul pemberontakan,
dan dan akhirnya membawa kepada perpecahan lah. Dan dalam masa yang sama, dinasti Zhou pada akhir dinasti ini juga telah muncul satu era yang dipanggil sebagai kita panggil sebagai era falsafah, kerana munculnya ahli-ahli falsafah yang terkenal seperti Lozi, Confucius, Mencius, ya, dan era ini dipanggil sebagai the 100 School of Thought, ya, kerana banyak muncul idea-idea falsafah daripada dinasti Zhou ini. Baik, dan sistem peperiksaan kaki tangan kerajaan juga telah diperkenalkan. Dan kita tahu China memang terkenal dengan sistem peperiksaan untuk melantik birokrasi atau pegawai kerajaan ini. Baik, so setelah dinasti Zhou mengalami perpecahan walaupun wujud ahli falsafah yang hebat, dan akhirnya dinasti Zhou ini telah digantikan dengan dinasti Qin, ya, Qin dinasti. So ini satu yang menarik kerana dari sinilah China mendapat namanya Qin China, right? So dan tempoh pemerintahan dinasti Qin ini tidak lama, lebih kurang 4 hingga 50 tahun, dan pemimpin yang terkenal adalah Shi Huangdi, ya, di sini. Shi Huangdi. Shi Huangdi, yang menarik tentang Qin Shi Huang ni adalah kerana dia telah berjaya menyatukan China pada waktu itu, dan China buat pertama kalinya bersatu sebagai satu empire, ya. So kerana kalau kita lihat dinasti Zhou yang sebelum Qin ni, dia tidak berjaya menyatukan China kerana negeri-negeri atau wilayah-wilayah ini diperintah oleh tentera-tentera ataupun pembesar wilayah. Okey, tapi Qin berjaya mewujudkan kuasa pusat, kita panggil central government, yang mana diperintah oleh maharaja, iaitu Shi Huangdi. Baik, okey, dan tembok besar negeri China juga telah berjaya dibina di sempadan dan meluaskan kawasan taklukan ke selatan Vietnam. Baik, itu kisah tentang 4 empire yang terawal, Xia, Shang, Zhou dan Qin. Dan kemudian Qin dinasti, saya ada sebutkan tentang maharajanya yang hebat ni, iaitu Qin Shi Huang atau Shi Huangdi ni. So maharaja ini juga terkenal dengan kuburnya yang besar. Ya, ni kita panggil Terracotta Army. Boleh saudara-saudara boleh Google dan lihat bagaimana tradisi pemakaman maharaja yang hebat ini telah diiring dengan askar-askar terracotta ni lah untuk menemani sang maharaja di alam kematian lah, ya. Alright, so dan akhirnya Qin ini digantikan oleh Han dinasti ataupun dinasti Han. Dan dinasti Han ini juga memperlihatkan peningkatan jumlah populasi di China pada waktu itu, iaitu seramai 60 juta populasi. So kita boleh lihat, ya, sekitar tahun 202 hingga 221 Masihi, China sudah mengalami peningkatan populasi, ya. So ada beberapa sebab kenapa mereka mencapai populasi yang tinggi, dan wujud juga jalan sutera ataupun Silk Road yang menghubungkan China dan Asia Barat. Silk Road atau jalan sutera merujuk kepada jalan perdagangan, ya. So mana-mana tamadun, mereka akan berinteraksi dengan China lah, kerana produk-produk yang dihasilkan seperti sutera, porcelain, tembikar dan sebagainya. Dan di zaman dinasti Han ini juga, dia telah mencapai satu era yang agung kerana orang Cina sangat bangga menggelarkan diri mereka sebagai orang Han ataupun etnik Han. Orang Cina pada zaman ini mereka menggelarkan diri mereka sebagai etnik Han. Mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai saya orang Han, ya. Okey, dan pada era ini juga muncul penciptaan kertas, dan falsafah Confucius yang muncul pada era Zhou dinasti telah menjadi dominan pada era dinasti Han ini. Dan bukan itu saja, Confucius juga telah menjadi agama, saudara-saudari. Dia telah menjadi agama, daripada falsafah menjadi agama. Okey, so kita pergi ke dinasti yang seterusnya, iaitu Sui dinasti. Dan Sui dinasti ini berjaya menyatukan empire China, Selepas Han ni biasa
Empayar Cina ni, dia akan mengalami dinasti-dinasti Cina ni, mereka mengalami kejatuhan. Han, kemudian dia akan jatuh dan dia akan digantikan dengan Sui dinasti. Sekejap je Sui dinasti ni. Okay, so kemudian datang pula Tang dinasti. Alright, so Tang dinasti ni kita dapat lihat di sini sumbangannya dalam bidang kesusasteraan dan dia membesarkan lagi wilayah, berbanding pada zaman dinasti Han, dan juga munculnya penciptaan block printing. Di sini ini adalah satu buku tentang Buddha, dan buku ini tidak ditulis tapi dicetak menggunakan teknologi pada waktu itu, iaitu block printing, dan ini wujud pada era dinasti Tang. Alright, seterusnya dan kemudian dinasti Song pula menggantikan dinasti Tang, yang mana populasi bertambah menjadi 100 juta, dan ini adalah zaman dianggap sebagai zaman kegemilangan juga kerana kapal layar pada era ini, iaitu kapal layar moden, bukan kapal layar moden, tapi kapal layar era Cina yang dikenali sebagai kapal Cina, Chinese Jiang, telah dicipta, telah ditambah baik. Dan kita boleh lihat di sini kompas, walaupun kompas sudah wujud pada dinasti sebelumnya, tapi pada era dinasti Song ini dia ditambah baik dan berfungsi sebagai kompas yang efektif lah, yang kita dapat guna pada zaman sekarang. Dan kemudian penciptaan ini gunpowder, serbuk peledak, boleh main bunga api, boleh digunakan dalam peperangan dan sebagainya. Dan akhirnya dinasti Song ini dijatuhkan oleh Mongol. So ingat, Mongol ini bukan orang Cina, Mongol ini luar Cina. So ini bermakna dinasti Cina pada waktu itu dikuasai oleh Mongol, iaitu orang luar, dan orang-orang Mongol ini mengasaskan dinasti Yuan melalui maharaja pertama mereka, iaitu Kublai Khan. So ni penguasaan oleh orang-orang Mongol. So Yuan akhirnya dijatuhkan oleh dinasti Ming melalui pemberontakan petani di bawah pimpinan seorang petani dan bekas Sami Buddha. Dan akhirnya ini satu dinasti yang menarik, Ming dinasti ini. Saudara-saudara boleh lihat kerana di era ini pembinaan Forbidden City, kota larangan, dan Great Wall China yang kita kenali telah dinaik taraf, telah dibina dengan baik oleh dinasti Ming, dan wujud interaksi antara Ming dinasti Ming dengan Melaka pada waktu itu. Kalau saudara-saudari masih ingat, Cheng Ho telah datang, Laksamana Zheng He atau Cheng Ho telah datang daripada dinasti Ming, melakukan pelayaran dengan kapalnya yang hebat, yang besar, telah singgah ke Melaka hingga ke Afrika untuk menunjukkan kemegahan, kebesaran dinasti Ming pada waktu itu dan mewujudkan hubungan diplomatik. Ini berlaku dalam era dinasti Ming, wujud interaksi dengan Melaka. Dan akhir sekali, sekali lagi China diperintah oleh orang luar, iaitu Qing dinasti. Qing dinasti ni diperintah oleh Manchu daripada wilayah ini. So Manchu ni orang-orang luar, so mereka memerintah orang-orang Cina, iaitu melalui dinasti Qing hingga ke era moden, 1644 hingga 1912. Dan selepas tu Cina telah menjadi republik. So rakyat Cina memberontak, menjatuhkan dinasti Qing, dinasti yang terakhir, dan mereka menjadi republik, menjadi negara demokrasi. Dan selepas itu berlaku pula pemberontakan, akhirnya Cina menjadi negara komunis sehingga ke hari ini.